saya ucapkan kepada kawan-kawan dan semua yang menonton video ini. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan tentang teknik menjawab kertas 2 biologi negeri 9 bahagian B nombor 6. Okey, jadi tajuk nombor 6 ni adalah berkenaan dengan pencernaan. Okey, sebelum saya menerangkan tentang teknik menjawab, ada baiknya terlebih dahulu saya menceritakan sedikit tentang pencernaan yang kita belajar dalam biologi bab 6. Okey, so first kali kita kena tahu dulu apa maksud pencernaan. Okey, so pencernaan ni dia proses penguraian bahan makanan yang kompleks kepada molekul yang ringkas, terlarut dan mudah diserap. Okey, sebagai contohnya kita nak menguraikan kanji kepada glukosa, protein kepada asid amino dan lemak kepada gliserol dan juga asid lemak. Okey, so kita nak tengok pencernaan ni start dari mana. Okey, first kali kita tahu yang pencernaan ni dia berlaku di dalam salut alimentari. Salut alimentari ni apa? Salut alimentari ni ialah satu tiub panjang dan berotot yang mana salut alimentari ni dia akan bermula dari mulut dan akan berakhir ke tubuh ataupun kita panggil lain nama tubuh tu adalah anus. Okey. So pencernaan untuk manusia ni kita terbagi manusia dan haiwan. Kita terbagi pada dua. Yang pertama kita ada pencernaan fizikal, yang kedua kita ada pencernaan kimia. Okey, untuk pencernaan fizikal ni dia melibatkan tindakan mekanik untuk memecahkan bahan makanan yang besar kepada kedulan yang lebih kecil. So pencernaan ni dia start dengan mulut, yang mana tindakan gigi kita memotong dan mengunyah makanan. Okey, so pencernaan fizikal juga dia diteruskan di dalam perut, yang mana tindakan menggaul akibat pemecahan otot-otot dinding perut. Okey, so apa yang kita cakap sebenarnya, pencernaan fizikal ni dia memecahkan makanan menjadi butiran kecil. Jadi apabila makanan tu dia terpecah menjadi butiran kecil, dia dapat menambahkan luas permukaan makanan bagi tindakan pencernaan kimia. Okey, yang kedua lepas pencernaan fizikal kita ada pencernaan kimia. So pencernaan kimia ni dia melibatkan enzim pencernaan. So bila kita cakap pasal pencernaan kimia, korang kena ingat pasal enzim pencernaan. Yang mana enzim pencernaan ni dia akan menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang kecil. Seterusnya molekul yang kecil tu dapat diangkut ke seluruh badan melalui aliran darah. Okey, first kali kita tengok pencernaan di dalam mulut. Okey, so bila kita makan, so bila kita masuk kita ada makanan dalam mulut, dia akan menyebabkan merangsang pembebasan alio oleh 3 pasangan kelenjar alio. So semasa makanan itu dikunyah, makanan itu dia akan bercampur dengan alio dengan bantuan lidah. So dekat alio ni, korang kena tahu yang dekat alio ni ada enzim amylase alio. Yang mana enzim amylase alio ni dia akan menghidrolisis kanji kepada maltosa. So persamaan untuk pencernaan di dalam mulut ni, sebenarnya kita akan menguraikan kanji kepada maltosa dengan bantuan enzim amylase alio. Persamaan dia adalah kanji campur air, anak panah, enzim amylase alio menghasilkan maltosa. So korang kena tahu yang so dekat mulut ni dia akan mencernahkan kanji kepada maltosa. Okey, so maltosa ni dia molekul disakarida yang tidak boleh diserap dekat permukaan usus. So pencernaan seterusnya akan berlaku dekat sel alimentari lain untuk menguraikan maltosa kepada glukosa. Sebab apa? Setelah kita tahu pencernaan ni kita nak jadikan dia pada ringkas sekali, yang kompleks pada ringkas. Okey, so pH alio ni dia jumlah antara 6.5 hingga 7.5. So enzim amylase alio ni dia dapat bertindak balas dengan optimal. So bila makanan itu dikunyah, dia akan menjadi berbola. Jadi berbola ni istilah dia kita panggil sebagai bolus. So bila kita telan, bolus tu dia akan memasuki esophagus. Yang mana esophagus ni dia satu tiub berotot yang dilapisi oleh sel-sel epitelium dan kelenjar-kelenjar mukus. So dekat esophagus ni ada dua, dilapisi oleh sel-sel epitelium dan juga kelenjar-kelenjar mukus. So dekat esophagus tu seperti kita tahu dia akan berlaku tindakan peristesis. Yang mana tindakan peristesis ni dia akan menggerakkan bolus melalui esophagus dan pergerakan ini dilicinkan oleh mukus. So peristesis ni apa? Peristesis ni dia merujuk kepada satu siri pengucutan otot secara berimbang sepanjang dinding esophagus. So melalui proses peristesis ni lah yang akan menolak bolus melalui esophagus hingga memasuki perut. Okay, so tadi makanan tu dah kunyah, dah telan masuk esophagus, peristesis sampai dah masuk dekat perut. Okay, so sekarang ni pencernaan di dalam perut pula. Okay, bila sampai dekat perut, kita kena tahu perut tu apa. Perut ni dia merupakan satu organ yang berdinding tebal dan membentuk bujung yang terletak dekat bawah diafragma. So perut ni merupakan sebuah kantung yang mempunyai dinding sebelah dalam yang berlipat-lipat. So lapisan epitelium dalam perut dia ada kelenjar-kelenjar gastrik. So kelenjar-kelenjar gastrik ni dia akan merembeskan jus gastrik. So dekat dalam perut ni dia ada kelenjar gastrik ni akan merembeskan jus gastrik kan. So kita kena tahu dekat jus gastrik tu pula dia ada mukus, asid alkoholik dengan enzim pepsin dan renin. So dekat perut ni ada dua enzim iaitu enzim pepsin dan renin. So dekat jus ni juga dia akan menghasilkan mukus dan asid alkoholik. Okey, so dekat dalam perut ni kuantiti asid hidroklorik yang dirembeskan oleh jus gastrik adalah sangat banyak dan pH dia adalah 2.0. Jadi keasidan yang tinggi ni dia dapat memusnahkan kebanyakan bakteria di dalam makanan. Jadi keadaan bereaksi ini adalah medium optimum untuk tindakan enzim-enzim perut, tetapi dia akan menghentikan tindakan amylase alio. Okey. Okey, so yang tadi kan saya cerita dekat dalam perut ni kan dia ada enzim pepsin dengan renin kan. Jadi enzim pepsin ni dia akan mencernakan protein kepada polipeptida. Lepas tu renin ni pula, renin ni dia akan menggentarkan susu dengan menukarkan protein susu larut, yang mana protein susu larut ni adalah kasinogen, dia akan menjadi protein tak larut iaitu kasin. Okey, so makanan tadi akan disimpan dalam perut selama beberapa jam. So selama tempoh masa beberapa jam tu, makanan akan dicampurkan dengan jus gastrik. Kan, makanan akan bercampur dengan jus gastrik dan makanan tu akan digaul oleh tindakan peristesis otot-otot pada dinding perut. Okey, so bila makanan tu dah gaul-gaul, akhirnya kandungan di dalam perut tu akan bertukar menjadi bahan separa cecair. Di mana kita panggil bahan separa cecair itu adalah kim. So kim ni apabila otot sphincter pylorus mengendur, kim ni akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan. Okey, so kita ulang balik dekat perut tadi, kita akan mencernakan protein kan. So ada enzim pepsin dengan renin, yang mana pepsin akan menguraikan dia akan menghidrolisis protein kepada polipeptida. Dan renin ini akan menggentarkan susu dengan menukarkan protein susu larut kasinogen kepada protein tak larut kasin. Okey, so sampai situ kita tengok dekat dalam usus kecil. Okey, so usus kecil ni dia terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. Kalau macam saya ingatkan dia sebagai jejunum, ileum dan juga duodenum. Okey, so duodenum ni dia adalah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut dan rembesan daripada pundi empedu dan pankreas. Okey, kalau kita tengok dekat dalam gambar aja, duodenum ni dia berdekatan dengan pankreas dan juga dengan pundi empedu. So bila dekat duodenum ni dia akan menerima kim daripada perut tadi, yang kim tu yang mana makanan dalam menjadi separa cecair, dan juga dia akan menerima rembesan daripada pundi empedu dan juga pankreas. Okey, jadi kat sini kanji, protein dan lipid dia akan dicerna oleh enzim-enzim tertentu dengan bantuan beberapa bahan yang lain. Okey, so kita nak tahu hempedu apa. Okey, hempedu tu dia merupakan cecair berakali yang berwarna kuning kehijauan, hijau kekuningan. Maaf saya, hijau kekuningan. So hempedu ni dia dihasilkan oleh hati. So dia dihasilkan oleh hati, disimpan di dalam pundi hempedu dan disalurkan oleh ductus hempedu untuk memasuki duodenum. So saya ulang balik, hempedu ni dia dihasilkan oleh hati, disimpan di dalam pundi hempedu dan disalurkan ke dalam duodenum melalui ductus hempedu. Okey, so cecair ini dia tak ada apa-apa enzim pun. So hempedu ni tak ada apa-apa enzim pencernaan pun. Tapi hempedu ni dia dapat menyusulkan kim. Sebab apa? Sebab kita tahu tadi dekat bahagian perut kim tu kan beresid kan. Hempedu ni kan dia berakali. Jadi asid campur kali dia akan jadi neutral. Selain itu juga
apabila dia berakali, dia menyediakan pH optimum bagi tindakan enzim di dalam duodenum. So selain itu juga garam pembunuh dia akan mengemulsikan. Macam mana dia emulsikan lipid? Garam pembunuh ni dia akan mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus. Kenapa dia nak pecahkan lipid kepada titisan-titisan halus? Benda yang semua yang menjadi titisan halus dia nak menambahkan luas permukaan lipid untuk dicernakan oleh enzim. Okey. So tadi dekat duodenum yang berdekatan dekat duodenum juga kita ada pankreas lain. So pankreas ni dia akan merembeskan jus pankreas ke dalam duodenum melalui duktus pankreas. So dekat jus pankreas ni ada apa? Dekat jus pankreas ni dia ada enzim amylase pankreas, tripsin dan juga lipase. So amylase pankreas ni dia akan melengkapkan pencernaan kanji kepada matosa tadi. So tripsin pula dia akan mencernakan, kan tadi dekat perut dia jadi polipeptida kan. So tripsin ni adalah enzim untuk protein sebenarnya. Jadi dia akan mencernakan polipeptida kepada peptida. So dia ada juga lipase. Lipase ni dia akan melengkapkan pencernaan lipid kepada asid lemak dan juga gliserol. Jadi akan ada 3 persamaan kat sini. So kanji campur air melalui enzim amylase pankreas akan menjadi matosa. Yang mana dia akan melengkapkan pencernaan kanji tadi. Lepas tu kedua kita ada polipeptida campur air dengan enzim tripsin dia akan menjadi peptida. Yang ketiga, titisan lipid campur air menjadi lipase akan menjadi gliserol tambah asid lemak. Kenapa titisan lipid? Sebab tadi kan kita tahu yang garam pembunuh dia telah mengemulsikan lipid kepada titisan lipid untuk menambahkan luas permukaan. Okey. So sekarang kita akan tengok dekat bahagian terakhir iaitu ileum. Okey, dekat bahagian terakhir usus kecil adalah ileum. So kelenjar kelenjar yang terdapat pada nadi ileum ni dia akan merembeskan jus usus, yang mana jus usus ni dia mengandungi enzim-enzim yang diperlukan untuk melengkapkan pencernaan peptida dan disakarida. Okey, seperti enzim-enzim dari jus pankreas, enzim-enzim dekat usus ni juga dia memerlukan medium berakali untuk tindakan optimum. Okey, so tadi dekat duodenum dia dah jadi peptida. Sekarang bila dia masuk dekat ileum, dia akan menjadi asid amino dengan bantuan enzim erepsin. So persamaan dia adalah peptida campur air dengan enzim erepsin akan menghasilkan asid amino. Yang mana asid amino ni dia adalah yang paling ringkas sekali. Paling ringkas sekali untuk protein. Okey. Monomer untuk protein. Okey. So seterusnya matosa tadi, kan tadi dekat duodenum dia telah melengkapkan pencernaan kanji kepada matosa dengan enzim amylase pankreas. Sekarang ni kita tengok dekat ileum, dia akan mencernakan matosa dengan enzim maltase kepada glukosa. Glukosa ni adalah yang paling ringkas sekali. Dan air sekali contoh disakarida lain yang dicernakan oleh enzim masing-masing jadi monosakarida. Contohnya macam sukrosa tambah air akan menjadi sukris, iaitu dia akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Lagi satu disakarida yang lain yang dicernakan adalah laktosa tambah air akan melalui enzim laktase akan menjadi glukosa dan galaktosa. Okey, jadi sampai situ sajalah pencernaan. Jadi vitamin dan mineral diorang kecil, jadi diorang tak perlu dicernakan. So serat diet contohnya macam selulosa dia tidak boleh dicernakan oleh sel elemen dari manusia. Sebab apa? Sebab manusia ni tidak menghasilkan enzim selulis. Okey, jadi itulah saya cerita sedikit melalui proses-proses pencernaan. Okey, sekarang kita tengok soalan dia. Okey, so soalan dia cakap kat sini, rajah 61 menunjukkan sistem pencernaan dan organ-organ berkaitan dengan pencernaan. Okey, sebelum tu terlebih dahulu kita kena kenal P, Q dan R. Okey, jadi P tu dia tunjuk kat sini. Okey, jadi P tu adalah mulut. Q tu adalah duodenum. Macam mana nak tahu duodenum? Sebab dia dekat dengan pankreas, dia dekat juga dengan hati. Itu adalah duodenum. Dan duodenum juga dia adalah bahagian pertama usus kecil. Jadi sebab tu dia lah yang akan bersama dengan perut. Okey, jadi ini adalah usus kecil. R ni adalah usus kecil. Okey. Okey, maafkan saya. R tu adalah ileum. Maafkan saya. R tu adalah ileum. R adalah ileum. Okey. Jadi soalan dia, terangkan bagaimana roti dicernakan dalam struktur label P, Q dan juga R. Okey. Dia suruh kita terangkan macam mana roti. So kita tahu roti ni dia merupakan karbohidrat. So sebelum tu kita kena kaji dulu soalan ni. Okey. So jawapannya adalah nak dapat markah, kita boleh cerita, kita boleh namakan organ-organ yang kita nampak walaupun kita tak suruh namakan. So markah pertama kita boleh cakap P adalah mulut, Q adalah duodenum dan R adalah ileum. So kita boleh cerita dekat setiap bahagian tu apa yang dibuat untuk bercernakan roti. Okey, so kita boleh kata markah kedua, kita boleh kata dekat roti, di dalam roti terdapat karbohidrat, dapat satu markah. Markah yang ketiga, dalam mulut ataupun kita nak selamat kita tulis je DP. Dia dikunyah untuk memecahkannya kepada titisan kecil bagi menambahkan jumlah luas permukaan untuk tindakan enzim. Kemudian apabila roti dikunyah, dia akan bergabung dengan alio yang dihasilkan oleh kelenjar alio. Jadi dekat sini apa yang kita boleh faham dekat sini, kita kena, sebab kita kena tahu pasal pencernaan, sebab dekat mulut kita nak tahu dia ada enzim apa untuk mencernakan roti tu. Jadi di dalam alio terdapat enzim amylase alio. Tu dapat markah lagi. Jadi enzim ni dia akan menghidrolisis kanji kepada matosa, dapat 5 markah. So dekat duodenum ataupun Q, jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas dia akan mengandungi enzim amylase, tripsin dan juga lipase. So enzim amylase pankreas akan bertindak balas ke atas kanji untuk menghidrolisis kanji kepada matosa. Okey, jadi dekat sini kita akan fokuskan dekat amylase sebab kita tahu roti tu adalah karbohidrat. So kita tak payah pun nak cerita pasal tripsin dengan lipase tu. So kita cerita enzim amylase tu dia buat apa. So enzim amylase pankreas tu akan bertindak balas ke atas kanji, menghidrolisis kanji kepada matosa. Yang mana kita tahu dekat duodenum ni tadi dia akan melengkapkan lagi pencernaan kanji kepada matosa. Okey, so last sekali dekat ileum ataupun R, jus usus mengandungi enzim maltase, sukres, laktase dan erepsin. So enzim maltase ni dia akan menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Yang mana ini adalah karbohidrat paling ringkas sekali, glukosa. So boleh juga nak cerita sukres menghidrolisis fruktosa kepada glukosa dan fruktosa. Akhir sekali laktase menghidrolisis laktosa kepada glukosa dan galaktosa. So yang so enzim sukres dengan laktase ni dia khas untuk pencernaan disakarida. Okey, dapat Okey. So itu soalan jenis pula 30 soalan 3 menunjukkan jenis dan kuantiti makanan yang dimakan oleh seorang wanita biasa dalam satu hari tertentu. Okey, so dikata kira jumlah tenaga yang diambil oleh wanita tersebut dalam satu hari. Okay, so kita tengok kirakan jumlah tenaga. Jadi dua. So yang first kali korang boleh tukarkan 1800 tu kena bagi dengan 100. So bila bagi dengan 100 dia semua yang sebab dia kata kg per 100 gram kan. Maksudnya semua itu kena bagi dengan 100. Jadi korang darabkan macam biasa dengan kuantiti dia, korang tambahkan. So contohnya 500 darab 18 tambah 200 darab 8 tambah 211 tambah 150 darab 4 tambah dengan 1000 tambah 180 darab 4. Sebab korang perkan dengan 100. So dia tambah semua korang akan dapatlah kira jumlah tenaga yang wanita tersebut dalam satu hari. Jadi ikut macam ni simple dan senang. So soalan last dia kata, jika keperluan harian seorang wanita dewasa ialah 9200 kJ, justifikasikan diet wanita tersebut berdasarkan pengumiran anda, terangkan kesan pengambilan makanan mengikut diet tersebut. Okay, so kita tengok kat sini dia kata keperluan harian wanita dewasa 9200 kJ. Okay, jadi dah banyak 9200 kJ tu dia dah 2 kali ganda daripada keperluan biasa. Okay, jawapannya tenaga yang diambil oleh wanita tersebut telah melebihi tenaga keperluan.
Jadi kita cerita satu. So sebab apa cerita satu? Sebab dia kata terangkan kesal pengambilan makanan dan juga kat sini so kita cadangkan untuk menambah baik diet hariannya. Okey, so kita cerita apa yang dia makan tu. So nasi ada karbohidrat. So karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan obesiti atau kita kata kegemukan. Sebenarnya ayam goreng. Ayam goreng ni ada banyak kolesterol. Kolesterol banyak akan terlenak pada dinding arteri dan boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. So kentang goreng pula, kentang goreng ni mengandung banyak garam. So bila garam ada lemak yang tinggi. So kandungan garam tinggi dia akan menyebabkan darah tinggi. Seperti yang kita tahu kalau kita makan terlalu banyak garam dia akan menyebabkan darah tinggi. Lepas tu minuman ringan. Okey, minuman ringan ni seperti yang kita semua tahu dia mempunyai gula yang tinggi. Jadi bila gula yang tinggi kita akan terkena penyakit diabetes mellitus. Okey, jadi kita boleh cadang sekarang kita nak menambah baikkan dietnya. So menambahkan baik dietnya pula wanita tu dia kena gantikan nasi dengan beras perang. Kalau macam soalan menambahkan macam kita nak mengubah suai makanan itu kita just bagi tahu straight je. Tak payah terangkan pun tak apa. Kita cakap bagi menambahkan baik dietnya wanita itu perlu menggantikan nasi dengan beras perang. Selain itu gantikan ayam goreng dengan ayam steam. Sekali gantikan minuman ringan dengan air mineral. Okey, so macam ni jawapan dia. Jadi korang dia kalau macam dia banyak lagi yang boleh jawab, banyak lagi jawapan yang kita boleh gunakan sebab soalan ni dia berdasarkan basic knowledge dan insyaAllah kita boleh skor soalan dia. Seterusnya nombor 7. Sekiranya bapa adalah buta warna dan ibu adalah pembawa buta warna, terangkan kemungkinan anak-anak mempunyai buta warna dengan menggunakan bantuan gambar raja skema. Jawapannya adalah buta warna disebabkan oleh satu alel resesi pada kromosom X. Di raja skema, genotipe induk bagi lelaki iaitu buta warna akan mempunyai alel resesif pada kromosom X dia. Manakala bagi perempuan iaitu pembawa hanya akan mempunyai satu alel resesif pada kromosom. Setelah melakukan persenyawaan, fenotip anak yang akan dapat adalah perempuan normal pembawa, perempuan buta warna, lelaki normal dan lelaki buta warna. Maka kebarangkalian anak lelaki dan anak perempuan mengidap buta warna adalah 50%. Soalan seterusnya, Raja 7 menunjukkan dua keadaan saraf, iaitu sel darah merah normal dan sel darah merah tidak normal. Terangkan punca ketidaknormalan dan kesan kepada kesihatan individu seorang. Maksudnya di sini kita akan ada dua jawapan, iaitu punca dan kesan. Jawapannya adalah ketidaknormalan sel darah merah tersebut berpunca dari yang menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit. Ia lebih penyakit anemia sel sabit. Maka itu adalah puncanya. Jawapan yang kedua iaitu kesan. Kesannya adalah kesan kepada kesihatan individu yang mengidap penyakit anemia sel sabit adalah individu tersebut akan sukar bernafas. Hal ini sel darah merah kurang mengangkut oksigen dan menyebabkan respirasi sel kurang cekap bagi manusia tersebut. Sebab kenapa kurang cekap? Disebabkan sel darah merah yang berbentuk sabit ia menyebabkan kurang hemoglobin darah merah tersebut. Bila kurang hemoglobin, ia menyebabkan kurang oksigen diangkut oleh hemoglobin, sukar untuk dibawa ke seluruh badan, menyebabkan sel tersebut sukar untuk bernafas. Baiklah, pertama sekali saya akan terangkan apa itu persenyawaan in vitro. Persenyawaan in vitro ataupun IVF merupakan proses di mana sel telur disenyawakan oleh sperma di luar rahim. IVF merupakan rawatan utama bagi kemandulan. Kaedah ini juga digunakan bagi mereka yang inginkan anak kembar. Puan A mempunyai masalah tiup falopio yang tersumbat. Hal ini menyebabkan sperma tidak dapat bersenyawa dengan ovum. Hal ini boleh diselesaikan dengan kaedah persenyawaan in vitro. Laparoskop digunakan untuk mengeluarkan usid sekunder dari ovari. Kemudian ovum diletakkan dalam medium kultur supaya menjadi matang. Seterusnya, sperma dikumpulkan daripada suami dan dimasukkan ke dalam medium kultur. Persenyawaan berlaku di dalam medium kultur atau disebut persenyawaan luar badan. Kemudian, embrio dipindahkan ke uterus Puan A untuk proses penempelan pada dinding uterus. Embrio berkembang di dalam uterus Puan A dan seterusnya Puan A pun mengandung. Apa ni? Kau nak mula ni? Okey. Baik guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Alright, terima kasih kerana masih lagi sudi untuk melihat channel saya pada hari ini, iaitu channel Biology A+. Kita pergi kepada satu topik kita yang pertama, iaitu kadar pertumbuhan ternak
serangga, sorry. Okey, serangga ni dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama serangga berangka luar dan juga yang kedua serangga berangka dalam. Hari ni saya tak nak cerita pasal serangga berangka dalam sebab saya nak cerita pasal serangga berangka luar saja. Sebenarnya serangga berangka luar ni seperti lipas, siput dan sebagainya, ada cengkerang. Sebenarnya cengkerang tu diperbuat daripada rangka luar tu sebenarnya diperbuat daripada karbohidrat yang kita panggil kitin. Jadi sebenarnya kawan-kawan, rangka luar ni dia tak boleh nak membesar seiring tau dengan serangga tersebut. Jadi apa yang serangga tu buat, dia perlu menanggalkan rangka luar yang lama untuk dihasilkan rangka luar yang baru. Dan benda ni lah kita panggil proses ekdisis. Dan untuk pengetahuan kawan semua, sebenarnya proses ekdisis ni berlaku secara berkala. Saya nak share sikit macam mana proses ekdisis tu sebenarnya berlaku. Okay, dia macam ni tau. Bila serangga telah sampai tahap untuk dia membesar, dia akan tarik nafas dalam supaya dia punya badan tu mengembang. Bila badan itu mengembang, dia akan menolak dia punya rangka luar itu untuk tertanggal. Jadi rangka dalam dia tu akan mula menggantikan tempat rangka luar yang dah tertanggal tu lah. Dan sebelum rangka luar tu dia jadi keras, serangga ni pula dia kena besarkan lagi dia punya badan tu dan dia tarik lagi nafas supaya dia tak adalah sendat, dia luas sikit. Dan oleh sebab pertumbuhan tu hanya berlaku suatu ekdisis, oleh itu dia punya lengkung pertumbuhan tu berbentuk tangga guys. Okey, macam ni apa benda tangga ni? Apa yang kita kena faham pasal tangga ni? Okey, jom aku tunjuk satu review tangga. Siap penerangan sekali. Dia jadi sesuatu lah kan, dia jadi serangga dia keluar daripada dia punya telur tu. Kemudian dia akan mengalami salin kulit. Okey. Jadi dia meningkat pembesaran dia. Meningkat pembesaran dia kan, panjang badan dia meningkat sampai satu tahap dia nak maksimum. Jadi bila dia maksimum, dia kena salin kulit. Salin kulit tu maksudnya kulit dekat dalam tak akan terbentuk, akan tolak kulit yang kat luar tu keluar. Kemudian dia akan sedut udara untuk dia pecahkan kulit luar tu, jadi kulit luar tu tanggal. Proses tu dipanggil sebagai ekdisis. Jadi dia akan lalui instal yang pertama, kemudian dia naik meningkat lagi, dia dah sampai maksimum. Okey, dia dah sampai maksimum, dia tak boleh lagi nak maksimum, dia kena pecahkan kulit dia luar lagi, barulah dia boleh bertambah. Kemudian dia proses dia bersama dengan kulit yang lama dia tu. Kemudian kalau dia nak berlaku pertumbuhan dia tak boleh lagi lah. Jadi kita pasal kena buang kulit dia, baru dia boleh tambah. Jadi dia buang kulit dia tambah, buang kulit dia tambah, barulah dia jadi dewasa. Boleh tak ni? Jadi ada banyak lah peringkat dia. Jadi tak semestinya lah, kalau sini kamu tengok dia ada instal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya peringkat pramatang. Jadi serangga ni ada peringkat pramatang dia. Ini serangga yang menjalani incomplete metamorphosis. Okay. Dan guys, daripada video tu kita tahu bahawa peringkat di antara ekdisis dengan ekdisis yang lain kita sebut sebagai Insta dan bukannya Instagram. Dan peringkat ekdisis ni kita sebut sebagai nimfa. Yang rata tu. Dan nimfa ni adalah waktu dia makan banyak-banyak untuk ditambahkan berat badan dia. Okey, baik, kita teruskan kepada satu topik kita yang kedua, iaitu perbezaan di antara pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Okey guys, sebenarnya tumbuhan primer ni dia berlaku kat semua jenis tumbuhan yang ada kat dunia ni. Tak kisahlah tumbuhan berkayu ke, tak berkayu ke, monocotyledon ke, dicotyledon ke, mahupun tumbuhan herba. Dan pertumbuhan primer ni sangat penting kepada semua tumbuhan untuk mencapai pemanjangan dan juga ketinggian maksimum sesebuah tumbuhan tersebut. Dan benda yang paling penting sekali yang kau tahu pasal pertumbuhan primer ni adalah dia hanya berlaku pada bahagian meristem apex yang terdapat pada tumbuhan, iaitu pada hujung pucuk, tunas pokok tu dan juga akar pokok tu. Dan pada YouTube kita dia cakap meristem tu bermaksud sekumpulan sel yang sedang membahagi. Hujung pucuk dengan hujung akar ni pula dibahagi pula lagi dengan 3 kawasan ataupun 3 zon yang berbeza, iaitu zon pantai timur, zon selatan dan zon utara. Tak ada tipu, iaitu zon pembahagian, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan. Seterusnya kita masuk kepada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ni hanya berlaku kepada tumbuhan dicotyledon yang berkayu dan dia juga hanya berlaku pada meristem sisi. Ingat lagi tak beza tadi? Tadi dipakai meristem apex, ni pakai meristem sisi. Meristem sisi pula akan berubah kepada karbium vaskular dan juga karbium apa? Karbium gabus. Di mana karbium vaskular akan berubah kepada vaskular yang lebih baru, iaitu xylem dan juga phloem. Di mana karbium gabus yang terdapat pada bahagian bawah lilitan tumbuhan batang tumbuhan tersebut akan berubah kepada gabus. Okeylah, saya sentuh sikitlah pasal pertumbuhan sekunder yang terdapat dalam batang pokok tu sendiri. Okey, sebenarnya karbium vaskular ni dia terdapat di antara phloem dan juga xylem. Jap, saya tunjuk sentuh. Macam ni. Okay, contohnya ini adalah kambium vaskular dan ni adalah xylem dan ni adalah phloem. Okey. Dan bila sel-sel dalam bahagian kambium ni mula membahagi, sel-sel yang keluar akan ke phloem, bukannya follower dan bahagian dalam ni akan ke xylem. Gitu. Dan seterusnya dinding salur xylem ni akan ditebalkan dengan lignin yang akan membantu sokongan tumbuhan mechanical. Dan apabila tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, xylem yang primer itu akan ditolak ke bahagian tengah dan juga phloem yang primer itu akan ditolak ke bahagian dinding batang pokok. Seterusnya berlaku regangan pada bahagian xylem menyebabkan berlakunya retakan dan berlakulah gelam. Sebenarnya guys, pertumbuhan sekunder akar ni lebih kurang sama saja dengan pertumbuhan sekunder yang berlaku pada batang pokok tadi. Cuma pada pertumbuhan sekunder akar ni, karbium gabus yang terletak dekat bahagian bawah epidermis tadi tu, dia menghasilkan gabus, di mana gabus tersebut dia akan melindungi tisu akar tersebut. Yang terakhir sekali adalah pertumbuhan sekunder tumbuhan monocotyledon. Kau tadi cakap dicotyledon ni? Nampak ada pula sebatang dua yang sesat. Apa tumbuhan tu? Iaitu tumbuhan Aloe sp, Agave sp dan Dracaena sp. Kenapa diorang mengalami tumbuhan sekunder? Sebab dalam batang itu ada karbium yang akan membentuk berkas vaskular dan juga parenkima sekunder. Baiklah, sampai sini saja video saya kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan minta maaf kalau ada silap membentang. Semoga memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Darjah 9.1 menunjukkan penghasilan kompos untuk melaksanakan konsep kita semula.
Soalannya, terangkan apakah kompos dan nyatakan faedah menggunakan kompos berbanding baja kimia. Sebelum menjawab soalan, saya akan terangkan sedikit mengenai bahan kompos. Kompos ialah bahan organik yang telah terurai dan dikita semula sebagai baja dan pindah tanah. Kompos adalah bahan utama dalam pertanian organik. Asasnya, pengkomposan memerlukan hanya timbunan buangan di kawasan luar dan menunggu bahan-bahan tersebut terurai dari 6 minggu atau lebih. Proses pengkomposan dibantu dengan bahan tumbuhan disiat, menambah air dan memastikan pengudaraan yang sempurna dengan menggembur campuran secara berkala. Baiklah, jawapan untuk soalan 9A. Kompos ialah campuran bahan organik yang sudah reput atau sisa domestik atau sisa makanan yang terurai dalam proses penguraian oleh mikroorganisma sebagai baja yang baik untuk tumbuhan. Faedah penggunaan kompos adalah dapat membaiki tanah yang rosak akibat penggunaan baja kimia. Seterusnya, ia tidak mengandungi zarah yang berbahaya. Selain itu, mampu mengurangkan pembuangan sampah. Di samping itu, dapat membantu mengurangkan pembentukan gas-gas rumah hijau di atmosfera. Seterusnya, tiada pencemaran alam seperti pencemaran air, pencemaran tanah ataupun pencemaran udara yang akan berlaku. Selain itu, ianya sesuai untuk semua jenis tanaman. Seterusnya, selamat digunakan dan tidak membawa sebarang kesan apabila digunakan secara berlebihan. Akhir sekali, bahan kompos merupakan 100% baja semula jadi. Baiklah, seterusnya kita akan jawab soalan cara mengatasi gas rumah hijau. Cara untuk mengurangkan kesan rumah hijau ialah melalui penjimatan tenaga dengan menggunakan peralatan elektrik jimat tenaga. Manusia juga perlu mengurangkan penggunaan kenderaan dengan banyak menggunakan pengangkutan awam. Dengan ini, pembebasan gas rumah hijau dapat dikurangkan. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada mereka yang mencemarkan alam sekitar. Pihak kerajaan juga perlu mengadakan kempen kesedaran yang berkaitan dengan alam sekitar, contohnya kempen 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Akhir sekali, kerajaan juga perlu membenteras pembelakan haram dan menggalakkan penanaman semula kepada rakyat. Sekian, terima kasih.